Tajuk, 48 jam sebelum tunduk hormat. Kisah, bagaimana piawaian Malaysia menjadi standar dunia. Norway telah tunduk hormat. Setahun yang lalu, mereka mengucapkan kata-kata ini, kos Malaysia terlalu tinggi. Kenapa perlu bayar lebih, sedangkan kami boleh jimat 32%? Dengan satu ayat itu, perkongsian selama 15 tahun berakhir. Pengganti Malaysia adalah China. Tepat setahun kemudian, di tengah-tengah lautan Arktik, sebuah kapal berada di ambang letupan. 32 orang anak kapal terperangkap. Masa yang tinggal hanya 48 jam. Walau dicari di seluruh dunia, tiada teknologi yang mampu menyelesaikan masalah ini. Kecuali di satu tempat, pada pukul 3 pagi, satu panggilan telepon diterima di pelabuhan Klang. Tolonglah, selamatkan kami. Norway, negara yang telah mengkhianati Malaysia setahun lalu, kini merayu sambil menangis. Ini adalah kisah 48 jam yang membawa mereka yang khianat untuk tunduk hormat, dan bagaimana piawaian Malaysia yang pernah dicemuh menjadi standar dunia yang baru. Sebelum kita mulakan, sila sokong kami dengan menekan butang langganan dan suka, serta tinggalkan komen Malaysia boleh. Setahun sebelumnya, di bilik mesyuarat Ibu Pejabat Kejuruteraan Marin Malaysia, KMM, di Pelabuhan Klang. Dari tingkap, dok-dok gergasi dapat dilihat dengan jelas. 3 buah kapal tangki gas asli cecair, sepanjang lebih 300 meter sedang dibina serentak. Percikan api kimpalan berwarna biru berterbangan, dan kren-kren bergerak tanpa henti. Saya memandang pemandangan itu dengan rasa bangga. Sudah 15 tahun, itulah tempo perkongsian antara Nordic Energy dan KMM. Dalam masa itu, kami telah membina 47 buah kapal LNG untuk mereka, tanpa satu pun kemalangan keselamatan. Encik Rahman, wakil dari Nordic Energy, sudah tiba. Suara jurutera muda saya, Azlan, membuatkan saya menoleh. Pintu bilik mesyuarat terbuka, dan wajah-wajah yang biasa dilihat masuk. Namun, suasana kali ini berbeza, tegang, terutamanya riak wajah. Pengarah Erik Sund, ia bukan seperti biasa. Walaupun kami telah bekerja bersama lebih sedekat, dia seolah-olah mengelak dari memandang mata saya. Erik, lama tak jumpa, saya menghulurkan tangan terlebih dahulu. Ya, Encik Rahman, lama tak jumpa. Dia membalas jabat tangan saya dengan kekok. Tapak tangannya terasa lembab kerana berpeluh. Ada urusan apa hari ini? Berkenaan tempahan baru, sebenarnya, ada perkara yang perlu kami sampaikan, katanya teragak-agak. Jelas ada sesuatu yang sukar untuk diucapkan. Kemudian, dari belakangnya, muncul seorang lelaki yang tidak pernah saya lihat, berambut perang, dengan pandangan mata yang tajam. Sut yang dipakainya jelas ditempa khas, dan jam tangan mewah berkilauan di pergelangan tangannya. Senyuman sinis terukir di bibirnya, memberikan gambaran seorang yang angkuh. Ketil Hansen, CFO baru. Lelaki itu memperkenalkan dirinya tanpa menghulurkan tangan untuk berjabat. Oh, selamat berkenalan, saya Rahman bin Yusuf. Pada ketika itu, gerak hati saya berkata ini bukan perbualan yang baik, tetapi saya tidak sangka ia akan jadi sebegini teruk. Biar saya terus kepada inti patinya, kata CFO Hansen sambil meletakkan setimbun dokumen di atas meja. Nordic Energy telah memutuskan untuk menukar pembekal bagi tempahan kapal LNG kami di masa hadapan. Udara di dalam bilik mesyuarat terasa beku. Tukar? Apa maksud Tuan? Pengarah jualan kami tergagap-gagap. Maksudnya, seperti yang saya katakan. Kami menghargai perkongsian selama 15 tahun ini, tetapi kami percaya sudah tiba masanya untuk mencari hala tuju yang baru. Suara Hansen kedengaran dingin, seolah-olah sedang bercakap tentang cuaca. Boleh saya bertanya? Saya mencela. Selama 15 tahun, tidak pernah ada satupun kemalangan. 47 buah kapal, semuanya diserahkan mengikut jadwal tanpa sebarang aduan kualiti. Kenapa tiba-tiba tukar? Apa sebabnya? Sebab? Tentu ada, jawab Hansen, memandang tepat ke mata saya. Saya tidak akan lupa pandangannya yang dingin itu, seolah-olah melihat sebuah kalkulator. Kos, Encik Rahman. Dia menolak sehelai kertas ke arah saya. 32% lebih murah berbanding syarikat Anda. Jika dikira untuk tempahan 3 buah kapal setahun, jumlah penjimatan adalah sangat besar. Saya mengambil dokumen itu. Ia adalah sebut harga dari sebuah syarikat pembinaan kapal di China.
Cina? Tuan nak serahkan pembinaan kapal LNG kepada syarikat dari Cina? Suara saya mula meninggi. Ya, ada apa-apa masalah? Masalah? Tuan tahu tak apa itu kapal LNG? Ia bukan sekadar kapal biasa untuk mengangkut gas. Saya tidak dapat menahan nada suara saya. Ia membawa gas cecair pada suhu 163 Grad Celcius, merentasi lautan. Jika ada kesilapan walau sedikit pun pada kimpalan, jika nisbah aloi terhilaf walau sedikit pun, berpuluh-puluh nyawa akan melayang. Dan Tuan mahu serahkan tanggung jawab ini kepada Cina hanya kerana ia 32% lebih murah. Encik Rahman, Hansen mengangkat tangannya, memotong kata-kata saya. Saya faham perasaan Anda. Tetapi zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Adakah hukum fizik juga berubah? Bukan itu maksud saya. Dia bangun dan berjalan ke arah tingkap, memandang ke arah dok kami. Syarikat pembinaan kapal Cina kini telah memperoleh semua pensijilan antarabangsa, Lloyd's Register, DNV. Mereka bukan lagi Cina yang dulu. Pensijilan bukan segala-galanya. Saya membantah. Jadi apa yang segala-galanya? Pengalaman, kepakaran. Kimpalan tangki kriogenik tidak boleh ada ralat walau 0,1 mm. Ini bukan sesuatu yang boleh dibuktikan dengan sijil, tetapi hanya boleh dicapai melalui kepakaran yang terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Dan bukankah sebab itu kos Malaysia terlalu tinggi? Hansen berpaling perlahan-lahan. Tuan tahu tak kenapa kapal buatan Malaysia tidak pernah mengalami kemalangan selama 30 tahun? Ia adalah kerana reka bentuk kami yang mempunyai margin keselamatan yang lebih tinggi. Dia tergelak sinis. Kejuruteraan berlebihan? Itu yang Tuan panggil margin keselamatan? Tidak, saya tahu. Malaysia mengaplikasikan piawaian dalaman yang lebih ketat berbanding piawaian antarabangsa. Sebab itu kosnya lebih tinggi. Itulah rahsia keselamatan kami. Tidak, katanya, dengan tegas. Itu adalah simbol ketidakcekapan. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Encik Rahman, mari kita bercakap dengan angka. Hansen kembali ke meja. Malaysia menetapkan kandungan nikel 5% lebih tinggi daripada piawaian antarabangsa, bukan? Betul. Anda juga menggunakan 15% lebih banyak bahan pengukuh, kan? Itu pun betul. Dan pemeriksaan kimpalan dilakukan 2 kali, kan? Ya. Dan semua itu menambah kos. Semua itu untuk melindungi nyawa, saya membalas. Nyawa? Ya, nyawa anak-anak kapal. Mereka yang berlayar dengan kapal LNG buatan Malaysia boleh berlayar dengan tenang kerana mereka tahu kapal yang mereka naiki adalah selamat. Tetapi kata-kata saya tidak diendahkannya. Fakta bahawa tiada kemalangan selama 30 tahun juga boleh bermakna kos tambahan itu adalah satu pembaziran selama 30 tahun. Kemalangan mungkin tidak akan berlaku walaupun tanpa kejuruteraan berlebihan itu. Pada saat itu, saya sedar, lelaki ini tidak tahu apa-apa tentang kapal. Dia tidak tahu apa-apa tentang lautan. Dia tidak faham apa maknanya bagi 32 orang anak kapal mempertaruhkan nyawa mereka di lautan. Baginya, kapal LNG hanyalah angka. Angka pada sebut harga. Angka pada laporan keuangan. Encik Hansen, saya berkata buat kali terakhir. Anda akan menyesal. Menyesal? Apa yang perlu saya sesalkan? Apabila kemalangan berlaku pada kapal buatan syarikat China itu. Pada masa itu, Anda akan menyesal. Sambil mengemas dokumennya, dia menjawab, itu kedengaran seperti kebimbangan berlebihan seorang jurutera. Encik Rahman, jangan risau. Kemudian dia meninggalkan bilik mesyuarat. Hanya Erik Sunt yang tinggal seketika. Dia menghampiri saya dan berbisik, maafkan saya, Encik Rahman. Saya juga membantah, tetapi tidak berhasil. Ini keputusan ibu pejabat, CFO telah mengawal segalanya. Pengurangan kos adalah keutamaan. Saya faham, Erik, ini bukan salah awak. Saya mengangguk perlahan. Tetapi Encik Rahman, boleh saya beritahu sesuatu? Saya juga risau. Sebenarnya, saya telah melawat syarikat di Cina itu. Juru kimpal mereka terlalu kurang pengalaman. Ramai yang berkata ini kali pertama mereka bekerja dengan suhu kriogenik. Jantung saya berdegup kencang. Awak sudah laporkan kepada ibu pejabat? Sudah. Tapi tahu tak apa kata CFO? Semua orang ada kali pertamanya. Malaysia pun begitu pada mulanya, kan?
Saya menghampiri tingkap, memandang ke bawah dok. 30 tahun. Itulah masa yang diambil oleh industri perkapalan Malaysia untuk menjadi yang terkuat dalam bidang LNG. Keringat dan air mata generasi sebelum kami, kegagalan dan kejayaan yang mereka lalui, semuanya terkumpul menjadi teknologi yang kami ada hari ini. Dan semua itu diremehkan dengan kata-kata semua orang ada kali pertamanya. Saya menggenggam penumbuk saya dengan erat. 2 minggu kemudian, di Oslo. Saya berada di ibu pejabat Nordic Energy di Oslo. Saya pikir ini adalah peluang terakhir saya. Saya perlu berjumpa dan meyakinkan mereka secara terus. Pihak pengurusan tidak faham teknologi, jadi saya mesti jelaskan. Musim sejuk di Oslo sangat mencabar. Logo Nordic Energy di hadapan bangunan kelihatan sejuk dan tidak mesra. Saya dibawa ke bilik mesyuarat eksekutif di tingkat 20. Apabila pintu dibuka, CFO Hansen sudah duduk di sana. Di sebelahnya CEO Olaf Bergen dan beberapa orang pengarah lain. "Selamat datang, Encik Rahman," kata CEO itu secara formal. "Terima kasih. Hari ini saya datang untuk membincangkan perkara penting. Saya mengeluarkan bahan yang telah saya sediakan. Ini adalah hasil siasatan saya sendiri mengenai teknologi syarikat di Cina itu. Boleh berikan saya 5 menit?" CEO itu mengangguk, kening Hansen bergerak sedikit. Saya memaparkan slide pertama. Ini adalah keadaan semasa peralatan kimpalan di syarikat Dalian. Dilaporkan mereka mempunyai siri TIG 500 buatan Jerman, yang penting untuk kimpalan kriogenik. "Betul," jawab Hansen. "Tetapi, adakah rekod penentukuran peralatan ini telah disemak?" "Penentukuran terakhir adalah 11 bulan yang lalu. Peralatan kimpalan kriogenik mesti ditentukur sekurang-kurangnya sekali setiap 3 bulan. Itu adalah piawaian antarabangsa." CEO memandang Hansen. "Adakah ini telah disahkan?" "Itu sepatutnya diuruskan oleh pihak mereka. Bukan sesuatu yang perlu kita semak satu persatu," jawab Hansen, kelihatan sedikit cemas. "Itulah masalahnya," saya menyambung. "Di Malaysia, kami menguruskannya secara proaktif, setiap bulan walaupun tidak diminta, karena itu adalah tanggung jawab kami." Saya memaparkan slide kedua. Ini adalah status kelayakan juru kimpal. Di Dalian, hanya 47 orang yang mempunyai sijil kimpalan kriogenik. Daripada jumlah itu, hanya 3 orang mempunyai pengalaman lebih 5 tahun. "Hanya 3 orang?" CEO bertanya semula. "Ya, bagi 44 orang mempunyai pengalaman kurang dari setahun. Sebuah kapal LNG biasanya memerlukan lebih 60 juru kimpal. Bagaimana kualiti dapat dijamin jika hanya 3 orang yang berpengalaman? Pekerja baru pastinya telah menerima latihan," bantah Hansen. "Latihan? Latihan selama 40 jam. Saya memaparkan data. Di Malaysia, tempo latihan minimum untuk juru kimpal kriogenik adalah 2000 jam. Selepas itu pun, mereka perlu bekerja sebagai pembantu di bawah juru kimpal senior selama 5 tahun. 40 jam berbanding 2000 jam. Mana satu yang lebih selamat?" Suara saya meninggi. 163 Grace C. Jika ada ralat 0 mm semasa mengimpal, kadar pengecutan logam pada suhu kriogenik akan berubah. Jika gas bocor melalui celah itu, ia akan menguap serta-merta. Gas asli yang menguap adalah bom. Jika 170.000 meter padu meletup serentak, ia akan mencairkan segala-galanya dalam radius 500 meter. Wajah CEO menjadi pucat. "Encik Rahman, bukankah itu sedikit keterlaluan?" "Tidak. Ia pernah berlaku." Saya memaparkan slide ketiga, menunjukkan kemalangan kapal LNG El Paso Paul Kaiser 45 tahun lalu. Kebocoran gas akibat kimpalan yang rosak. Nasib baik ia dikesan awal, tetapi kapal itu terpaksa dilupuskan. "Itu 45 tahun lalu. Teknologi telah banyak maju," kata Hansen. "Betul, teknologi Malaysia yang telah maju. Sebab itu, tiada kemalangan selama 30 tahun. Bukan teknologi Cina." Keheningan yang panjang menyelubungi bilik itu. CEO memandang Hansen. "Kietil, apa pendapat kamu?" Hansen bangun. "Encik Rahman, terima kasih atas pembentangan yang penuh semangat. Jelas sekali, Anda sangat berbangga dengan industri perkapalan Malaysia." Nada suaranya telah berubah, menyindir.
Ini bukan soal bangga, ini fakta. Mungkin, tetapi perniagaan tidak dijalankan dengan emosi. Ia dijalankan dengan angka. Dia memaparkan slide-nya sendiri. Penjimatan kos 32% berbanding Malaysia. Untuk 3 kapal, itu RM2 bilion setahun. Dalam 10 tahun, ia menjadi RM20 bilion. Tuan tahu apa yang boleh kita lakukan dengan wang itu. Ini bukan soal wang. Wang adalah segala-galanya. Encik Rahman, katanya tegas. Pemegang saham mahukan keuntungan. Keselamatan adalah sesuatu yang semestinya dijaga, tetapi pengurangan kos adalah matlamat yang perlu dicapai di atasnya. Semestinya dijaga. Suara saya bergetar. Tidakkah Anda faham apa yang saya tunjukkan tadi? Peralatan yang tidak ditentukur, juru kimpal yang tidak berpengalaman. Adakah kapal yang dibina di tempat seperti itu selamat? Syarikat Cina itu mempunyai pensijilan antarabangsa. Pensijilan hanyalah standar minimum. Saya menjerit. Malaysia meletakkan margin keselamatan tambahan di atasnya. Itulah yang Anda panggil kejuruteraan berlebihan. Dan itulah rahasia 30 tahun tanpa kemalangan. Hansen ketawa sinis. Encik Rahman, tahukah Anda apa kata syarikat insurans? Premium insurans untuk kapal LNG Malaysia adalah yang paling murah di dunia. Kerana tiada kemalangan selama 30 tahun. Tetapi, tiada siapa yang tahu sama ada ia disebabkan oleh kejuruteraan berlebihan Malaysia atau sekadar nasib baik. Jika kapal Cina juga tidak mengalami kemalangan, bukankah itu lebih efisien? Saya kehilangan kata-kata. Lelaki ini benar-benar tidak faham. Encik Hansen, saya berkata buat kali terakhir. Saya datang ke sini hari ini bukan untuk mendapatkan semula kontrak. Saya datang untuk memberi amaran. Jika Anda membina kapal LNG di China, kemalangan akan berlaku. Saya tidak tahu bila, tetapi ia pasti akan berlaku. Siapa yang akan bertanggung jawab pada masa itu? Hansen mengangkat bahu. Kita akan fikirkan pada masa itu, buat masa ini. Pengurangan kos adalah keutamaan. Saya mengemas barang saya dan bangun. Anda akan menyesal. Dari belakang, dia berkata, semua jurutera cakap begitu. Tapi setakat ini, saya tidak pernah menyesal. Semasa saya keluar, mata saya bertemu dengan Eirik. Dia berbisik, maafkan saya, Encik Rahman. Angin di Oslo terasa sejuk. Tetapi hati saya lebih sejuk. Setahun kemudian, pukul 3 pagi, telepon bimbit saya berdering, panggilan antarabangsa dari Norway. Halo? Suara yang bergetar kedengaran. Encik Rahman? Saya, Eirik. Eirik? Kenapa telepon waktu begini? Encik, perkara buruk telah berlaku. Suaranya cemas. Kapal kami mengalami kemalangan di lautan Arktik. Saya melompat dari katil. Kemalangan? Kemalangan apa? Tangki retak. Tekanan terus meningkat. Jika tidak diatasi dalam 48 jam, ia akan meletup. Ada 32 orang di atas kapal. Saya terdiam. Jadi kenapa telepon saya? Encik Rahman, tolonglah. Suara Eirik bercampur dengan tangisan. Tolonglah kami. Tiada siapa lagi di dunia ini yang boleh selesaikan masalah ini selain Tuan. Saya teringat kata-kata Hansen di Oslo. Kebimbangan berlebihan seorang jurutera. Kita akan fikirkan pada masa itu. Masa itu telah tiba. Mereka yang khianat telah kembali. Eirik, saya berkata perlahan. Apa kata CFO Hansen sekarang? Keheningan yang panjang. Sebenarnya, CFO Hansen sendiri yang ingin bercakap dengan Tuan. Apa? Tolong sambungkan panggilan, kata saya. Tidak lama kemudian, suara yang biasa didengari, tetapi dengan nada yang sama sekali berbeza. Encik Rahman. Suara Hansen kedengaran serak. Ya, tolonglah selamatkan kami. Tuan betul selama ini. Saya yang silap, tolonglah. Saya boleh mendengar dia teresak-esak di hujung talian. Saya berkata perlahan. Ada 32 orang anak kapal, kan? Dan masa yang tinggal ialah 48 jam. Saya menutup mata. Mereka yang mengkhianati kami. Mereka yang mentertawakan kami. Kini mereka tunduk merayu. Tetapi di dalam kapal itu, ada 32 nyawa. Mereka tiada kaitan dengan keputusan Hansen. Mereka hanya orang biasa yang mencari rezeki.
yang mempunyai keluarga dan impian. Saya membuka mata. Baiklah, saya akan pergi. Kumpulkan pasukan saya sekarang. Dari hujung talian, kedengaran suara tangisan lega. Terima kasih, Encik Rahman. Saya mematikan telepon dan mula bersiap. Saya menghantar mesej kepada Azlan, mesyuarat kecemasan. Berkumpul di Makmal dalam 30 menit, 48 jam. Misi menyelamatkan mereka yang khianat bermula 12 jam. Sebelum panggilan telepon itu, di Laut Barents, Lautan Arktik, kapal pengangkut LNG Nordic Energy Nord Star 3 sedang dalam perjalanan ke Eropa selepas memuatkan gas asli cecair dari Rusia. Inilah kapal pertama yang dibina di Dalian, China setahun yang lalu. Kapten Ole Nielsen, seorang veteran dengan 30 tahun pengalaman, sedang membuat persiapan untuk pelayaran malam. Sekitar tengah malam, seorang jurutera engine, Emil, terdengar bunyi aneh. Bunyi skriet yang nyaring, seperti logam dipulas. Dia menuju ke laluan pemeriksaan kargo. Tangki kargo kapal LNG mempunyai struktur khas dengan beberapa lapisan penebat untuk menyimpan gas pada suhu 163 Celsius. Apabila Emil tiba di tangki nomor 1, bunyi itu semakin kuat. Suluhannya menerangi dinding luar tangki. Apa nih? Terdapat frost pada permukaan dinding luar. Ini tidak sepatutnya berlaku. Frost menandakan ada kebocoran sejuk. Wajah Emil menjadi pucat. Dia segera menghubungi jambatan. Apabila Kapten Nielsen tiba 10 menit kemudian, frost telah merebak. Apa dah jadi ini? Tanya Kapten. Wajahnya tegang. Saya tak pasti. Mungkin ada masalah dengan penebat. Selama 30 tahun kerjanya, Kapten Nielsen tidak pernah melihat malah tidak pernah mendengar perkara seperti ini. Kerana selama ini, dia hanya pernah menaiki kapal LNG buatan Malaysia. Bawa kamera termografi. Apabila skrin kamera menunjukkan imej dinding tangki, Kapten tergamam, satu garisan biru menegak kelihatan di tengah-tengah skrin. Biru bermakna suhu rendah. Retak, bisik Kapten. Tangki ini retak. Pada ketika itu, penggerak mula berbunyi di seluruh kapal. Tekanan tangki 1, abnormal. Di jambatan, monitor menunjukkan tekanan dalaman tangki adalah 1,2 bar, melebihi julat normal 1,0, dan angka itu terus meningkat. 1,3, 1,4. Hubungi ibu pejabat segera, jerit Kapten. Semua anak kapal bersiap sedia untuk kecemasan. Di ibu pejabat Nordic Energy, Oslo, pusat pengurusan krisis gempar, CEO Olaf Bergen kelihatan pucat lesi. CFO Kjetil Hansen terdiam 1000 bahasa. Erik Sund, kini pengarah keselamatan marin, berdiri di hadapan skrin. Nord Star 3 berada di Laut Barents. Terdapat keretakan sepanjang 30 cm pada tangki kargo 1. Tekanan dalaman kini 138 bar. Berapa bahaya 1,8 tu? Tanya CEO. Julat normal di bawah 1,0. Jika melebihi 2,5, struktur tangki akan mula rosak teruk. Jika melebihi 3,0, Erik terhenti. Ada risiko letupan. Bilik itu terasa beku. Berapa ramai anak kapal? 32 orang. Tak boleh pindahkan mereka? Lokasi menjadi masalah. Tanah terdekat lebih 400 km jauhnya. Keadaan laut bergelora dengan ombak setinggi 8 meter. Helikopter tak boleh mendarat. Bot penyelamat, kapal penyelamat terdekat, akan mengambil masa sekurang-kurangnya 36 jam untuk tiba. Tetapi berdasarkan kadar kenaikan tekanan sekarang, kita akan mencapai titik kritikal dalam masa 48 jam. Maksudnya, jika tangki tidak dibaiki dalam 48 jam, ia akan meletup, kata Hansen buat pertama kali. Keheningan. Apa-apa cara untuk turunkan tekanan? Tanya CEO. Kita boleh lepaskan gas, jawab Erik. Tetapi melepaskan 170.000 meter padu gas asli di tengah Arktik akan menyebabkan kerosakan alam sekitar yang dahsyat. Tambahan pula, proses itu sendiri berisiko mencetuskan letupan akibat elektrik statik. Tampal keretakan itu, bentak Hansen. Mustahil, kata Erik. Suhu dalam tangki 163 Celsius. Kimpalan biasa tak boleh digunakan. Jadi apa yang kita perlukan? Teknologi yang boleh menampal kebocoran dalam keadaan kriogenik.
Teknologi kimpalan sejuk khas atau sistem epoksi suhu ultra rendah. Eric terdiam. Kamu tahu siapa yang ada teknologi itu? Tanya CEO. Pandangan Eric beralih kepada Hansen. Hanya ada satu tempat di dunia, Malaysia. Kejuruteraan Marin Malaysia. Bilik itu sekali lagi membeku. Wajah Hansen berubah. Malaysia? Kamu bergurau? Saya tak bergurau, kata Eric tegas. Teknologi penampalan kecemasan kriogenik adalah teknologi unik yang hanya dimiliki oleh KMM. Ia menggabungkan pengedap polimer khas yang berfungsi di bawah 160 Gras dengan sistem kimpalan sejuk. Tak ada tempat lain, Korea, Eropa, syarikat Korea sedang mengkajinya, tetapi belum praktikal. Eropa langsung tiada teknologi ini. Tunggu, Hansen bangun, cari cara lain. Sesiapa sahaja, asalkan bukan Malaysia. Kenapa tidak? Tanya CEO. Bukankah kamu yang putuskan kontrak dengan mereka? Satu email masuk. Daripada kapten kapal, tekanan telah melepasi 2.0 bar. CEO bangun perlahan-lahan. Kejetil. Ego kamu lebih penting. Atau 32 nyawa lebih penting. Hansen tidak dapat berkata apa-apa. Eric, kata CEO. Hubungi Malaysia, sekarang juga. Di Pelabuhan Klang, Makmal Sistem Kriogenik KMM. Pasukan saya sudah berkumpul. Azlan, Ismail, Dr. Aisyah, dan Pak Cik Hamid. Bos, saya dengar cerita, kata Ismail. Kapal Nordic Energy yang dibuat di Cina tuh kemalangan. Tapi kenapa kita perlu tolong mereka? Ingat tak apa mereka cakap, Malaysia mahal, kejuruteraan berlebihan. Mereka yang pilih jalan ni, biarlah mereka tanggung sendiri. Kata-kata Ismail ada benarnya. Saya sendiri terfikir perkara yang sama. Ismail, saya berkata. Tahu tak berapa ramai anak kapal di atas sana? Dia terdiam. 32 orang. Keputusan itu dibuat oleh pengurusan Nordic Energy, bukan anak-anak kapal tu. Mereka ada keluarga, anak-anak, rumah untuk kembali. Jika kita tak pergi, mereka akan mati. Dan satu lagi, saya menyambung, ini peluang kita. Seluruh dunia sedang memerhati. Apabila mereka yang khianat datang meminta tolong, apa yang akan kita pilih? Balas dendam atau menunjukkan maruah? Azlan mengangguk. Tunjukkan maruah kita. Betul, saya memandang sekeliling. Jika kita pergi dan selamatkan kapal itu, seluruh dunia akan tahu teknologi Malaysia bukan pilihan, tetapi satu kemestian. Kejuruteraan berlebihan yang mereka caci itulah yang akan menyelamatkan 32 nyawa. Semua orang bersetuju. Dr. Aisyah, siapkan peralatan. Sistem CRVO Seal dan kit kimpalan sejuk. Baik bos, drone termografi juga. Azlan, macam mana nak ke sana? Pihak Norway akan sediakan jet sewa khas dari Klia ke Tromsø. Dari sana, naik helikopter ke lokasi. Masa tak banyak. Dalam perjalanan, di dalam pesawat, kami menganalisis data yang dihantar. Bos, tengok nih, kata Azlan, menunjukkan pelan reka bentuk tangki. Susunan bahan pengukuh kurang 18% berbanding piawaian antarabangsa. 18%. Saya tidak percaya. Ini gila. Mengurangkan bahan pengukuh sebanyak itu akan menjejaskan kestabilan struktur, terutamanya apabila logam mengecut pada suhu rendah. Azlan, kamu masih ada nombor Li Wei, pemberi maklumat di Cina tuh? Ada, bos. Hubungi dia. Mungkin kita perlukan maklumat dalaman. Beberapa jam kemudian, Azlan kembali dengan wajah cemas. Bos, Li Wei kata nisbah alloy yang digunakan untuk kimpalan juga dipalsukan. Kandungan nikel sepatutnya 9% atau lebih, tetapi mereka turunkannya kepada sekitar 7%. Saya menutup mata. Kandungan nikel yang rendah menjadikan logam rapuh pada suhu kriogenik, mudah retak. Bahan pengukuh kurang 18%. Kandungan nikel dipalsukan, peralatan tidak ditentukur selama 11 bulan, dan dikendalikan oleh juru kimpal yang tidak berpengalaman. Ini bukan kemalangan. Ini adalah bom jangka yang menunggu masa untuk meletup. Tiba di lokasi, helikopter mendarat di atas geladak Northstar 3. Angin sejuk 30 dras menerpa masuk. Kapten Nielsen menyambut kami. Encik Rahman, terima kasih kerana datang. Kami terus ke jambatan. Tekanan kini 26 bar. Keretakan telah memanjang dari 30 cm kepada 45 cm.
Kami menuju ke laluan pemeriksaan tangki. Udara sejuk yang menusuk tulang menyelubungi kami. Drone termografi dilancarkan. Hasilnya mengejutkan. "Bos, tengok nih," kata Dokter Aisyah. "Keretakan bukan satu. Ada banyak keretakan kecil seperti sarang labah-labah di sekeliling retakan utama." "Habislah," kata Pak Cik Hamid, juru kimpal veteran kami. "Rancangan asal tak boleh pakai. Kalau kita tampal retakan utama sahaja, tekanan akan beralih ke retakan kecil dan ia akan pecah dari situ. Masa tidak mencukupi untuk menampal semuanya. Saya melihat image drone sekali lagi. Korak retakan itu, aliran tekanan. Saya nampak sesuatu. Tunggu, macam mana kalau kita bukan sahaja menampal retakan utama, tetapi pada masa yang sama kita sebarkan tekanan itu?" "Sebarkan tekanan?" "Ya, saya ada bawa sesuatu." Saya membuka sebuah kotak peralatan dan mengeluarkan beberapa kepingan berwarna perak. Cerwayo Patha, teknologi yang dibangunkan oleh makmal kita selama 3 tahun. Belum pernah diuji di lapangan. Jika kita lekatkan ini di kedua-dua belah retakan utama, ia akan menyebarkan tekanan, mengurangkan daya pada retakan-retakan kecil, dan melambatkan ia daripada merebak. "Berhasil ke, bos?" "Kita tiada pilihan lain." Operasi bermula. Memakai sut anti sejuk khas, kami masuk ke kawasan tangki. Suhu, 163 grade C. Kami bekerja dalam shift 2 jam. Saya dan Pak Cik Hamid masuk dahulu. Saya melekatkan Siarwayo Patch di kedua-dua belah keretakan. Berjaya. Tekanan di sekitar keretakan berkurang 30%. Suara Dokter Aisyah kedengaran dari radio. Langkah pertama berjaya. Selama 18 jam berikutnya, kami bertarung. Menampal dengan CRYO Seal, menggerudi lubang penahan, dan akhirnya, bahagian paling sukar, kimpalan sejuk. Pak Cik Hamid, dengan kepakaran 30 tahun, mengendalikan obor kimpalan sejuk dengan cermat. Selepas 4 jam yang menegangkan, keretakan utama sepanjang 45 cm berjaya ditutup. "Bos, tekanan. Tekanan dah mula turun," jerit Dr. Aisyah. "Dari 2,8. Ia turun ke 2,5. Kami berjaya. Kebocoran gas telah berkurang. Tetapi kerja belum selesai. Kami menghabiskan 12 jam lagi untuk merawat keretakan-keretakan kecil dengan CRYO Seal. Akhirnya, selepas 30 jam tanpa henti, drone melakukan imbasan terakhir. Tiada kebocoran dikesan. Tekanan stabil pada 18 bar. Kami berjaya." Panggilan dari Oslo. Di jambatan, Kapten Nielsen menyerahkan telepon satelit CEO Olaf Bergen di talian. "Encik Rahman." Suaranya bergetar. "Terima kasih. Anda telah menyelamatkan 32 orang anak kapal kami. Saya tak tahu bagaimana nak balas jasa Tuan. Saya teringat pertemuan di Oslo setahun yang lalu. Kata-kata hinaan mereka." "CEO Bergen," saya berkata perlahan. "Saya datang bukan untuk Nordic Energy. Saya datang untuk 32 orang di atas kapal itu. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan selepas ini, tolonglah bina kapal yang betul. Berhenti melihat nyawa manusia sebagai angka, keheningan yang panjang." "Saya faham, Encik Rahman. Saya berjanji." Subuh di Arctic. Saya berdiri di geladak, melihat matahari terbit. Kapten Nielsen menghampiri saya, matanya berkaca. "Terima kasih," katanya sambil menggenggam tangan saya. "Kenapa Tuan datang?" "Syarikat kami telah mengkhianati Malaysia." Saya terdiam seketika. Sejujurnya, pada mulanya saya teragak-agak, tetapi ini soal 32 nyawa. Mereka bukan CFO Hansen. Seorang jurutera, tugasnya adalah untuk menyelamatkan orang. Membina kapal, mereka bentuk tangki, semuanya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Jika kita lupakan hal itu, kita hanya akan menjadi mesin pencari uang. Tiba-tiba, panggilan video masuk dari ibu pejabat Oslo. Di screen, CEO Bergen dan CFO Hansen. Selepas ucapan terima kasih dan permohonan maaf daripada CEO, Ketil Hansen bangun dari kerusinya. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. "Encik Rahman," suaranya bergetar. "Saya yang silap." Dia menundukkan badannya 90 darjah di hadapan kamera. "Saya memohon maaf dari lubuk hati saya. Saya telah memandang rendah amaran Tuan.
saya silap. Apa gunanya penjimatan kos 32% jika 32 nyawa hampir melayang? Saya hanya melihat angka, dan saya lupa ada manusia di sebalik angka-angka itu. Saya benar-benar memohon maaf. Melihat lelaki yang dahulunya begitu angkuh kini menangis dan memohon maaf, saya tidak berasa puas. Incik Hansen, saya berkata, angkat muka Anda. Kesilapan Anda bukan kerana mengkhianati Malaysia. Kesilapan Anda adalah kerana melihat manusia sebagai angka. Tolong jangan ulangi kesilapan itu. Saya berjanji, katanya. CEO kemudian bersuara. Encik Rahman, kami ada satu cadangan rasmi. Nordic Energy mahu mengembalikan semua tempahan kapal LNG kami kepada Malaysia. Dan kami akan mencadangkan kepada Pertubuhan Maritim Antarabangsa, IMO, agar piawaian keselamatan Malaysia yang kami panggil kejuruteraan berlebihan dijadikan sebagai piawaian antarabangsa yang baru. 3 bulan kemudian, Geneva. Saya berdiri di podium Ibu Pejabat IMO di hadapan wakil-wakil dari seluruh dunia. Saya membentangkan cadangan untuk memperketat piawaian keselamatan kapal LNG berdasarkan reka bentuk dan amalan Malaysia selama 30 tahun. Selepas pembentangan saya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Wakil dari Korea Selatan, pesaing utama kami, bangun. Industri perkapalan Korea menyokong penuh cadangan Malaysia. Keselamatan bukan untuk persaingan, ia untuk dikongsi bersama. Kemudian, Jerman, Britain, dan Norway turut menyatakan sokongan. Yang paling mengejutkan adalah wakil dari China. China juga menyokong cadangan ini. Insiden Nord Star 3 telah menyedarkan kami. Persaingan harga yang melampau sehingga mengorbankan keselamatan hanya akan merugikan semua orang. China akan belajar dari Malaysia. Undian dijalankan. 47 menyokong, 0 menentang. Piawaian keselamatan Malaysia secara rasmi diterima sebagai standar dunia yang baru. Piawaian yang pernah dicemu sebagai kejuruteraan berlebihan kini diiktiraf sebagai reka bentuk untuk kehidupan. Epilog. Di luar Dewan Persidangan, saya bertemu Kjetil Hansen. Dia telah meletak jawatan sebagai CFO. Tahniah, Encik Rahman, katanya. Apa yang Tuan buat sekarang? Saya bertanya. Saya bekerja untuk sebuah NGO. Memberi latihan keselamatan kepada syarikat-syarikat perkapalan di negara membangun. Di tempat-tempat di mana keselamatan sering dikorbankan demi kos. Kata-kata Tuan. Ada manusia di sebalik angka. Ia sentiasa bermain di pikiran saya. Kami berjabat tangan. Kali ini, jabat tangannya erat dan ikhlas. Manusia boleh berubah. 6 bulan kemudian, di dok KMM di Pelabuhan Klang, saya melihat sebuah kapal LNG baru sedang dibina untuk Nordic Energy. Kapal pertama yang dibina mengikut piawaian antarabangsa yang baru piawaian Malaysia, Eirik, yang kini menjadi naib presiden keselamatan di Nordic Energy, berdiri di sebelah saya. Dulu, ia piawaian Malaysia. Sekarang, ia piawaian dunia, katanya sambil tersenyum. Saya memandang kapal yang sedang dibina itu. Anak-anak kapal yang akan belayar dengannya nanti akan berasa selamat, kerana ia dibina dengan teknologi Malaysia. Kerana ia dibina dengan reka bentuk untuk kehidupan. Kisah 48 jam ini mengajar kita satu perkara. Nilai sebenar tidak boleh diukur dengan angka. Di sebalik penjimatan 32%, ada 32 nyawa. Di sebalik keuntungan berbilion ringgit, nyawa manusia jauh lebih berharga. Kejuruteraan Malaysia yang dianggap berlebihan sebenarnya adalah reka bentuk untuk kehidupan, dan itu adalah kebanggaan kami.